Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat, para penonton, para pelajar, semoga Allah Ta'ala merahmati dan memberkati perjumpaan kita, ilmu yang kita pelajari. Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Syarh Sunnah karangan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Cuma ada sedikit betulan nak sebut kelas yang lepas, sesi yang lepas kita sebut tentang Hanabilah. Dan di antara benda yang kita sebut, bacaan Ibn Taymiyah kata Abul Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala sentiasa dianggap daripada sebahagian ahli kalam Al-Hanabilah. Oleh sebab itulah dia kata Abu Bakar Abdul Aziz sentiasa quote ataupun ambil hujah-hujah aqliyah Abul Hasan Asy'ari. Dan maksud Abu Bakar Abdul Aziz ni adalah Ghulam Al-Khallal. Ghulam Al-Khallal. Bukannya Abdul Aziz Kinani yang macam anda sebutkan hari itu, tersilap. Maksud Abdul Aziz di situ ialah Ghulam Al-Khallal. Naam. Iaitulah murid kepada Al-Khallal yang menyusun kitab-kitab Imam Ahmad. Yang menyusun nama ulum Imam Ahmad, ilmu Imam Ahmad. Baik. Hari ini kita nak tengok pernyataan ataupun teks kitab yang dibawa oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Dan macam kita sebutkan, teks ini dia tidak tersusun, tetapi maksudnya ada tema-tema tertentu dari perenggan berapa ke berapa itu kita boleh buat classification dan categorization. Cuma ia memang tidak disusun mengikut bab atau fasal. Jadi dia mulakan dengan katanya, Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Alhamdu, segala puji. Apa makna alhamdu? Al-ikhbaru an mahasini, al-ikhbaru bi mahasinil mahmud. Mengkhabarkan, memberitahu tentang keelokan, keindahan zat yang dipuji. Ataupun kita boleh namakan alhamdu ni ialah al-wasfu bil kamal. Ay alhamdulillah ay sifatul kamal kulluha lillah. Semua sifat yang sempurna itu adalah hak milik yang disifat kepada Allah Azza wa Jalla. So alhamdu maknanya al-wasfu bil kamal. Jadi alhamdulillah ay awsaful kamal kulluha lillah. Sifat-sifat sempurna itu semuanya adalah disifatkan bagi Allah, adalah hak Allah semata-mata. Dan kita memuji, kita mengucapkan tahmid ataupun alhamdu ini sebagai satu menyifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan dan memuji dan menzahirkan pujian kita kepada Allah. Kerana apa? Antara sebab-sebabnya ialah allazi yang disebut oleh musannif di sini, yang hadana, yang telah membimbing kita, yang telah membantu kita, yang telah memilih kita lil Islam, untuk Islam. Yang telah membimbing kita ke arah Islam dan dia memilih kita untuk menjadi orang Islam. Wa manna alaina bih, dan mengaruniakan, menganugerahkan kepada kita dengan Islam. Jadi Islam inilah ucapan ahli syurga, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami kepada ini. Kalau tidak kerana bimbingan Allah, tidaklah kami dapat. Jadi kita ini hidup memerlukan hidayah Allah, dan ini semua akan
dibahaskan nanti pada perbincangan qada dan qadar pada perenggannya. Wa akhrajana fi khairi ummah, dan dia telah mengeluarkan kita, menjadikan kita dalam golongan sebaik-baik umat, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, kerana kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, kamu mencegah daripada mungkar, dan kamu beriman dengan Allah. Fanas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda, maka oleh itu kita bermohon, kita minta kepada Allah at-tawfiq. Dan kita akan perincikan masalah ini, tapi di sini anda jelaskan dengan ringkas dahulu. Hidayah, bimbingan Allah itu terbahagi kepada hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Hidayah yang berbentuk petunjuk dan berbentuk bantuan, taufiq. Makna taufiq di sini ialah i'anah. Jadi kita mohon kepada Allah bantuan tambahan untuk kita melakukan perkara-perkara yang dia cintai dan dia redai. Sebab itulah bila kita dengar azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita kena jawab la haula wala quwwata illa billah. Kerana ucapan la haula wala quwwata illa billah ini adalah, kata para ulama, kalimatul isti'anah. Ucapan yang kita ucap untuk memohon bantuan Allah. Mana kita nak kata, kalau tidak kerana Allah bantu aku, tentulah aku tidak mungkin dapat melaksanakan ibadah salat ini. Jadi sebab itulah la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah, salah satu daripada perbendaharaan syurga. Bila kita sebut la haula wala quwwata, la haula an al-ma'asi, tidak ada daya untuk aku berubah, berpindah daripada ma'asi, daripada maksiat. Wala quwwata 'ala ta'ah, dan tiada kekuatan untuk melakukan taat, illa billah, melainkan dengan memohon bantuan Allah Ta'ala. Dengan bantuan Allah, Allah akan mudahkan. Dan ini adalah aqidah ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan hidayah yang kita akan insya-Allah Ta'ala bahaskan pada perenggan-perenggan yang berkaitan. Wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhata, dan kita bermohon perlindungan, penjagaan daripada Allah, daripada kita melakukan apa yang Allah benci dan murka. Yakrah, benci, dan yaskhat, murka. Marah disertai dengan kebencian. Jadi kita minta Allah Ta'ala jaga kita, jangan sampai kita buat benda yang dia tak suka. Kerana hakikatnya bila kita buat benda yang Tuhan tak suka, itu adalah hukuman, uqubah. Kerana Allah tidak menjaga kita daripada perkara tersebut. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Jadi beliau rahimahullahu ta'ala memulakan khutbah beliau ini, khutbah permulaan kitab ini, dengan satu ucapan yang mazmunnya, isinya bersesuaian dengan isi khutbatul hajah. Walaupun dia tidak mulakan dengan khutbatul hajah seperti yang Nabi SAW secara lafaz, tapi maknanya terkandung dalam ini. Nabi dalam khutbah hajah berkata, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Jadi hakikatnya khutbah Syekh Al-Barbahari ini adalah rangkuman makna bagi khutbah al-hajah. Betul hajah.
Khutbatul hajat inilah makna yang terkandung dalamnya, iaitulah Nabi kata alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu, kami memujinya, kami memohon bantuan daripada Allah, kami mohon hidayah, kami beristighfar daripada dosa-dosa kami mohon taubat, dan kami minta lindung kepada Allah daripada kejahatan diri kami dan kesan buruk amalan-amalan kami, sayyiati a'malina. Barang siapa yang diberi bimbingan hidayah oleh Allah, tiada siapa yang mampu menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan Allah, dilepaskan oleh Allah daripada perlindungannya, tiada siapa yang mampu membimbing dan membantunya ke arah kebaikan. Itu khutbatul hajah kan. Adik, khutbah Syekh Barbahari ini adalah rangkuman makna daripada khutbah Al-Hajah oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah faham bahawa sunnah itu bukan sahaja praktik secara literal, secara mesti nak cakap macam Nabi cakap, tapi juga dari sudut makna juga terpakai. So ini adalah permulaan kitab. So beliau mulakan dengan Alhamdulillah, tapi bila tidak mulakan dengan tidak menulis basmalah, tapi tidak bermakna bila dia tidak menulis basmalah, dia tidak mula dengan basmalah. Pertama, boleh jadi dia mengucapkan dengan lisan Bismillahirrahmanirrahim, sebelum tulis dia start dengan Bismillah, maka tidak perlu tulis. Ya. Demikian juga selawat ke atas Nabi SAW. Dan tidak ada amma ba'du, perpindahan. Ya. Jadi menunjukkan risalah ni begitu ringkas. Ya, begitu ringkas ditulis oleh beliau, seolah macam dia satu catatan, ya, catatan pantas untuk menyenaraikan akidah, ya, seolah-olahnya begitu, wallahu a'lam. Maksudnya dia bukan not a proper, bukan karangan yang sempurna, bukan dia macam tulis kitab sungguh, macam dia macam jot down, ya, macam dia catat-catatkan, senaraikan apa yang dia ingat berkenaan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baiklah. So itu adalah perenggan yang permulaan ataupun pembuka kitab, ya, pembuka kitab. Dan kalau ada apa-apa persoalan boleh dicatatkan, dituliskan di ruangan komentar. Jadi kalau yang follow daripada Facebook itu, bila dia tulis akan naik juga dekat ruangan komen di sini. Demikian juga yang follow daripada YouTube pun sama, dia boleh tulis dekat ruangan komentar, maka akan naik soalan di tempat anon. Baik. Pernyataan yang pertama, perenggan pertama menyebut temanya adalah berkaitan dengan makna sunnah. Perenggan pertama, kedua dan ketiga ialah menjelaskan definisi ahli sunnah wal jamaah dan apakah mahiyah ahli sunnah wal jamaah. Apakah ciri-ciri khusus yang membentuk ahli sunnah wal jamaah. Apakah rukun-rukun yang membentuk ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, i'lamu, ketahui olehmu, annal islama huwa sunnah wa sunnata hiya al-islam. Ketahui olehmu, yakni i'tiqad dan percayalah sebenar-benar dan seteguh-teguh jiwa kamu bahawa sesungguhnya, sebenar-benarnya, anna, kata penegas, al-islama huwa sunnatu, bahawa sesungguhnya Islam itu, Islama pasal dia isim inna. Huwa di sini adalah takkid, ataupun badal. Huwa sunnah, adalah sunnah. As-sunnatu khabar inna. Was sunnata ataf, sunnah ataf kepada Islam. Hiya al-islamu, dan sunnah dan sesungguhnya sunnah itu adalah Islam. Dan musannif
pada perenggan 156. Buka buku ni, perenggan 156. Dia akan ulang perkataan ini dan dia nisbahkan kepada penutur asalnya. Siapa? Mari kita buka sama-sama lah. Kan? Dah beli kitab mahal-mahal, tak buka lah. Takkan tadah dengar kosong je lah. Mesti semua pakai ada kitab. Dalam perenggan 156, di penghujung ataupun di pertengahan perenggan itu dia kata, wa qala Bishr bin al-Harith, al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam. Jadi petikan perkataan ini yang pertama depan ni, ini perkataan Barbahari. Dia sendiri sebut. Tapi bukan dia yang pertama sebut. Yang sebut awal ni ialah Bishr al-Harith. Bishr bin al-Harith itu Bishr al-Hafi rahimahullahu ta'ala. Itulah. Siapa dia Bishr al-Hafi ni? Kalau tengok nota kaki dia sebut wafat pada tahun 227 Hijriah. Bishr al-Hafi ataupun Bishr bin al-Harith ibn Abdul Rahman Abu Nasr al-Zahid al-Ma'ruf yang dikenali dengan Bishr al-Hafi. Bishr berkaki ayam. Kenapa dia berkaki ayam? Pasal dia orang zuhud. Orang zuhud yang tinggalkan, asalnya dia orang mewah. Orang yang hidup senang. Kemudian dia memilih hidup fakir, hidup sufi. Jadi dia ni tokoh sufi besar. Tokoh tasawuf, tokoh ilmu sufi, ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tengok Al-Barbahari rahimahullah, dia bukan orang yang anti tasawuf sepenuhnya. Sebab tu kita kata kalau nisbah kitab ni kepada Ghulam Khalil, nampak agak janggal. Ghulam Khalil very memusuhi ahli tasawuf. Takkan tiba-tiba dia nak petik perkataan Bishr bin al-Harith dengan Fudail bin Iyad. Ya? Sedangkan mereka ni adalah tokoh-tokoh besar tasawuf, sufi, tarekat. Ya? Jadi kalau kitab ni semua kepada Ghulam Khalil, sedangkan dia adalah the Sufi Slayer, agak janggal ya. Jangan. Sebab tu kita jangan ya. Sebagai pengkaji academician ya, kita perlu telaah sama ada karya yang tulis oleh orang putih ke, orang apa ke, orang Afrika ke, orang apa ke, orang Islam ke, orang Orientalis ke, Westernis ke. Kita kena telaah. Tapi hakikatnya kita dapati kajian yang sempurna itu, yang asal itu, utama itu ialah yang ulama-ulama kita. Sandaran dia ialah ulama-ulama kita. Mereka juga yang betul-betul faham isu nak. Maksud mereka yang rujuk sumber asal. Kan? Jadi mesti baca daripada tulisan orang Islam dulu. Jangan terus-terus pergi lompat, terus nak belajar agama Islam daripada buku-buku Orientalis. Buku-buku keluaran Oxford. Buku-buku, jangan. Itu bahaya. Ya, bahaya. Kalaupun mereka ni objektif, tapi mereka tidak ada kefahaman yang betul, yang tepat. Biasanya mereka tidak ada tasawur tam. Kadang-kadang mereka buat muskilah pada isu yang asas. Isu yang kerana mereka tidak menguasai ilmu Islam macam ulama Islam kuasai. Hebat macam mana pun, PhD macam mana pun, researchers macam mana pun, mereka takkan sama dengan Ahlul Bait adra bi ahlul dar adra bi syu'abiha. Tuan tempat itu lebih tahu selok belok kawasan dia. Ya. Ini penting. Ini penting. Perlu meningkatkan pengetahuan, tapi bukan bermula daripada sana. Mula daripada sini. Daripada kita. Daripada orang Islam. Ulama-ulama Islam. Ya. Jadi dia kata, i'lamu, ketahui olehmu, anna al-Islam huwa sunnah. Wa sunnata hiya al-Islam. Wala yaqumu ahaduhuma wala yaqumu ahaduhuma. Betulkan baris itu. Ya? Betulkan baris itu. Kadang-kadang bila kita buh baris, kan,
baris ni sebab tu kaedah dia ialah kita hanya bubuh baris pada yang muskil. Kadang-kadang bila kita bubuh baris semua, kesalahan dia terlalu fadhihah, terlalu jelek, ya. Sedangkan ini adalah fa'il daiman marfu'. Tiba-tiba dia buat ahadahuma. Ini adalah satu fadhihah, kejelekan pada meletakkan baris pada setiap perkataan. Kalau kita buat tesis akademik, tulisan PhD apa, salah kita tak boleh letak baris pada semua perkataan. Kita hanya letak baris pada apa yang yustashkal, apa yang orang mungkin keliru, atau perkataan tu ada 2-3 cara baca yang boleh membawa makna yang berlainan. Itu kita letak, ya. Tapi yang dah jelas i'rabnya macam ini, wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ahaduhuma, kan dia fa'il, dan ahadahuma tak kena lah, tak ada makna. Dan tentulah bahagian yang penting ini ialah teks Arab ini tidak perlu apa, pasal teks Arab ini ialah untuk orang yang boleh baca Arab lah, kan. Orang yang beli kitab ni yang bukan penutur bahasa Arab, yang dalam usaha untuk belajar, tentulah fokusnya pada terjemahan, kan. Tapi baguslah untuk kita belajar. Okey, wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, melainkan dengan dia terjemah di sini melainkan dengan regunya. Bagus, terjemahan dia bagus, regunya. Kita orang Kedah kita kata apa? Gunya. Kan. Jadi sunnah dengan Islam. Sunnah ni gu Islam. Adalah gu Islam. Gu tu regu lah. Orang utara sebut gu. Kan? Kita singkatkan. Jadi dia kata sunnah adalah Islam. Islam itu sunnah. Dan sunnah itu Islam. Tidak ada salah satunya melainkan dengan salah satu yang satu lagi. Tak ada Islam melainkan dengan sunnah, dan tidak ada sunnah melainkan dengan Islam. Ini kenyataan yang singkat tapi penting. Sangat-sangat penting. Ya. Apa makna sunnah? Kalimah sunnah, ya, adalah masdar, kata terbitan. Daripadanya datanglah kata kerja sanna. Sanna. Kata kerja fi'il madhi sanna. Dan sunnah ni adalah as-sirah, at-tariqah. Perjalanan hidup atau kelaku yang paling selalu dibuat oleh seseorang dalam hidupnya dipanggil sunnah. Katalah habit satu orang, setiap pagi dia minum kopi. Ya? Maka kita kata sunnah dia pagi-pagi minum kopi. Sunnah orang ni, pakcik ni, pagi-pagi minum kopi. Pasal itu adalah aktiviti rutin dia. Aktiviti rutin dia yang dia buat selalu. Sebab itulah para ulama, bila dia perbuatan Nabi SAW ini dilihat. Ya. Kadang-kadang ada yang Nabi buat itu, Nabi buat kerana isu tertentu atau kondisi tertentu yang bukan rutinnya dalam bentuk ta'abud, bentuk peribadatan. Itu kita kata sunnah ni dia ada pembahagian yang kita akan bincangkan. So sunnah asalnya adalah daripada as-sirah ataupun at-tariqah. Sawa'an mahmudatan kanat am mazmumah. Sama ada sunnah itu, kelaku itu ialah yang dipuji ataupun yang dicela. Sama ada kelakuan itu, pelaku itu, rutin itu kita kata benda yang baik atau benda yang tak baik. Itu dari segi bahasa. Dari segi lurah, penggunaan bahasa. Jadi sunnah ialah as-sirah. Jadi sunnatun Nabi asalnya ialah siratun Nabi. Asalnya ialah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan sunnah ini mustalah syar'i. Dia adalah istilah syar'i. Kerana dia datang penggunaannya pada lafaz, pada lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena faham maknanya dan penggunaannya. Jadi, dalam definisi dia ada beberapa peringkat. Pertama, peringkat tahap mendefinisikan sesuatu kalimah itu secara penggunaan bahasa. Kemudian dia akan datang penggunaan secara syar'i. Syar'i maknanya kalimah itu kalau ada diguna dalam Al-Quran atau Sunnah, apakah konteks dan duduk maknanya. Kemudian kita datang kepada penggunaan istilahi. Istilah maknanya mastalaha alaihi al-qaum. Apa yang satu kumpulan akademia bersepakat menggunakan satu perkataan untuk merujuk kepada sesuatu perkara. So sekarang sunnah ni dia ada 3 peringkat ta'rif ini, definisi ini. Ya. Dan kadang-kadang ta'rif syar'i dengan istilahi boleh jadi sama dan kadang-kadang ada sedikit perbezaan. Ya, ada sedikit perbezaan. Okey. Contoh, kalau kita ambil perkataan masalahnya salat. Salat dalam penggunaan Al-Quran ada dan hadis dari segi bahasa. Yang pertama segi bahasa ialah doa. Ini yang masyhur. Ada lagi perinciannya yang tak mau sebut di sini. Dan dalam Quran dan hadis, salat paling banyak digunakan untuk merujuk kepada satu amal ibadat khusus yang dimaklumi. Ya. Itulah apa nama? Aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim muqtarinan bin niyah. Jadi itu adalah ta'rif salat dari segi bila kita kaji istilah syarak. Itu majoritinya begitu. Tapi datang tak salat dengan makna doa dalam Quran ya. Allah kata wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Allah suruh Nabi berdoa bagi orang yang bayar zakat. Lepas tu bila Abi Aufa datang bagi zakat, Nabi kata Allahumma salli ala Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya. Doa mohon supaya Allah rahmat, Allah belah kasihan. So datang makna itu. Ada 2 penggunaan. Tapi dalam istilah bila kita buka kitab fiqh, kita jumpa kitabus salah atau babus salah. Apa makna di sini? Ini hanya khusus dimaksudkan dengan salat di sini ialah aqwalun wa af'alun makhsusah muftatahatun bitakbir mabdu'atun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Yang ni adalah ta'rif istilahi dan dia juga ta'rif syar'i. Ya. Tapi ta'rif syar'i lebih luas. Ada penggunaan isti'mal syar'i lil lafz. Penggunaan syar'i bagi satu lafaz. Lebih luas. Ya. Baik. Jadi kalimah sunnah kita dah tahu dari segi makna lughawinya. Adapun dari segi makna syar'i, datang dalam penggunaan Nabi SAW, Nabi kata fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jadi Nabi sebut sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Dan dalam hadis lain Nabi sebut taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat nabiyih. Datang kalimah sunnah. Ya.
faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka sunnahku bukan daripada kalanganku. Jadi kalimah sunnah ni istilah yang diguna pakai oleh Nabi SAW. Dan bila kita tengok penggunaan sunnah dalam lafaz-lafaz yang kita baca ini, ya, dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada ajaran Nabi SAW. Sebagai misal, kita tengok hadis faman raghiba an sunnati. 3 orang sahabat datang kata yang seorang tu tak nak kahwin, yang seorang tu tak nak tidur malam, nak tahajud, yang seorang tu tak nak makan daging ataupun nak puasa tak buka-buka. Maka Nabi kata, aqumu wa anam. Aku salat malam, aku tidur. Wa asumu wa uftir. Aku puasa dan aku buka puasa. Ada hari aku tak puasa. Wa atazawwajun nisa. Dan aku kahwin. Faman raghiba an sunnati. Siapa yang tak suka sunnahku? Jadi apa sunnah Nabi sini? Ialah ajaran Nabi ni. Falaysa minni. Nabi kata, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Dua benda aku tinggal, kalau kamu pegang tak sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Dan Nabi kata, wa man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup lepas tu, lepas aku wafat, akan tengok banyak percanggahan pendapat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. So sunnah di sini digandingkan, dilawankan dengan bid'ah yang disifatkan sebagai sesat. Jadi apakah makna sunnah di sini? Kata Ibnu Battah Al-Akbari, kita ambil Ibnu Battah, saya dah murid Al Bahari. Fa in qulta wa ma sunnatu allati hadha mawdu'uha. Apa dia makna sunnah yang kita kena pegang ni? Qila laka huwa ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa naha anhu wa qalahu aw fa'alahu. Iaitulah apa yang diperintah akannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilarang daripadanya akan baginda, atau apa yang baginda sebut atau apa yang baginda buat. Wa kullu dhalika fawajibun 'alaika qabuluh wal 'amalu bih. Semuanya wajib untuk kamu terima dan beramal dengannya. Wajib beramal di sini bukan makna semua sunnah tu hukumnya wajib. Tetapi maksudnya kita wajib menerima ia sebahagian daripada agama kita. Dan kata Abul Hasan Al-Karaji, fa'lam anna sunnata tariqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahui olehmu bahawasanya sunnah itu adalah jalan yang ditempuh, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tasannun, dan tasannun itu ialah bisulukiha wa isabatiha, iaitu dan kamu mengikuti cara Nabi buat dan tepat kena dengan Nabi buat. Wa hiya thalathatu aqsam, dan ia adalah tiga bahagian. Wa hiya aqsamun thalatha, ia ada 3 bahagian. Aqwalun wa a'malun wa aqaid. Perkataan, amalan dan akidah. Jadi di sini ulama akidah bila bercerita tentang sunnah dalam akidah, yang kita akan kata inilah makna sunnah dalam perkataan ahli sunnati wal jamaah. Maknanya begitu luas. Iaitulah ad-dinul ladzi jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-khalisu 'anil syawb, al-khalisu 'anil syubuhati wasyahawat.
agama yang dibawa oleh Nabi SAW yang suci, bersih daripada syubhat dan syahwat. Inilah sunnah. Inilah sunnah. Ya. So ini penggunaan syar'i. Penggunaan syar'i. Dan inilah sunnah yang kita nak maksudkan yang padan dengan penggunaannya pada lisan Nabi SAW. Pun begitu kalimah sunnah bila datang peringkat istilahi, peringkat istilah, maka para ulama academicians mempunyai beberapa penggunaan yang berbeza mengikut bidang masing-masing. Pertama sekali golongan ahli hadis dan ulama sirah. Mereka ini, bagi mereka sunnah ialah apa sahaja yang dinisbah kepada Nabi SAW. Ma udhifa ila Nabi SAW min qawlin atau fi'lin atau taqririn atau azmin atau tarkin atau sifatin khuluqiyatin kanat am khalqiyah. Apa sahaja yang disandar, dinisbah kepada Nabi SAW, perkataan, perbuatan, takrir, azam, tinggal, apa Nabi tak buat. Kemudian sifat, sama ada sifat kejadian ataupun sifat akhlak, syama'il. Jadi sunnah begitu luas dan mereka tidak melihat dari sudut benda tu khusus untuk Nabi atau ianya disuruh buat kepada umatnya, itu tidak menjadi kaitan. Apa yang kepada Nabi, daripada Nabi dalam perut mak dia sampai Nabi masuk ke dalam liang lahat baginda SAW, semuanya yang berkaitan dengan rutin kehidupan Nabi adalah sunnah belaka. Semuanya dihimpun, dikutip, disimpan, direkodkan dan diriwayatkan. Ya, itu. Ya. Datanglah kita hadis. Ya. Yang kedua, golongan fuqaha. Golongan fuqaha makna sunnah yang paling sempit. Kita ambil yang paling luas, paling sempit. Fuqaha bagi mereka sunnah ialah lawan, ialah satu bentuk hukum, hukuman syar'i. Iaitulah ma umira amra ghaira ma umira, apa dia kata, ta'lil dia sebut tu, ma umira bi amrin ghairi lazim atau ghairi hazimin. Benda yang disuruh ataupun diperintah oleh syarak bukan dengan kelaziman ataupun bukan dengan, atau ta'rif yang biasa disebut ialah dia kata ma uthiba ala fi'lih wa lam yu'aqab ala tarkih. Apa yang diberi pahala atas buatnya dan tidak dihukum atas tinggalnya. Ini yang paling hebat lah. Walaupun ini ta'rif yang perlu perincian yang lebih. Ya. Tapi itu perbincangannya dalam usul fiqh. Jadi dia kata hukum yang disuruh tanpa wajib. Ya, tanpa wajib. Pun begitu fuqaha ada banyak. Bahkan kadang-kadang bila berbeza bab, kadang-kadang kalimah sunnah itu menjadi beza. Ya, menjadi beza. Dan fuqaha juga menggunakan sunnah ini apa yang membawa kepada maslahah. Itu hati-hati. Apa yang mereka istinbat dan membawa kepada maslahah. Apa yang mereka melihat membawa kepada maslahah. Walaupun benda tu bukan sesuatu yang dinaskan. Jadi fuqaha penggunaan sunnah mereka itu kita kena faham. Dia ada dua. Dia bukan mesti sunnah yang literally Nabi buat, tapi dia boleh jadi sunnah itu dipahami daripada nas istinbat ataupun dengan qiyas. Okey, ataupun dengan qiyas. Masalan, contoh, ini kontroversi. Contoh,
Ulama Syafi'iyah kata sunnah melafazkan niat. Mereka bukan kata ada nas yang kata Nabi bila nak salat, Nabi usalli fardha al-zuhri arba'a raka'atin. Memanglah mereka tak kata ada riwayat yang kata Nabi buat itu, mereka pun tahu. Tapi pasal mereka kata sunnah, pasal mereka bagi ta'lil. Ta'lilnya dia kata li musa'adatil lisanil qalb, supaya lidah membantu hati. So memandangkan di sana ada maslahah, ada keperluan yang boleh membantu seseorang untuk melakukan amal ibadah, maka kita kata perbuatan itu sunnah jikalau maslahahnya rajihah. So ada benda-benda yang ulama sebut sunnah, ya, dalam kitab fiqh, tapi dia adalah diistimbat daripada dalil yang difahami dalil. Sebab tu dalil bukan mesti syarat untuk kita kata sunnah ada riwayat Nabi buat, betul tak? Bahkan ada riwayat yang kata Nabi buat tapi benda tu tak sunnah untuk kita buat, bahkan mungkin haram. Okay, so sunnah is not as simple macam orang awam faham apa Nabi buat ni salah. Kerana apa yang Nabi buat tidak mesti sunnah untuk kita buat. Nabi kahwin lebih daripada 4, tapi kita haram nak kahwin lebih daripada 4, kan? Jadi ada sunnah, ada perbuatan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. So orang awam dia berkata sunnah tu Nabi buat, bid'ah tu Nabi tak buat. Yang ni terlalu simplistik. Ini orang awam tidak ada kaitan dengan dunia akademik dan tidak memberi kesan implikasi kepada hukum syar'i. Nabi naik unta, sunnah naik unta, siapa kata? Ya, tak semudah itu, tak boleh kata sunnah naik unta. Pasal hukumnya perlu kepada istinbat, perlu kepada pahaman makna. Itu semua perincian dalam ilmu usul fiqh. Jadi fuqaha kadang-kadang dia guna istilah sunnah untuk merujuk kepada benda yang mereka sebut itu benda yang ada maslahah kepada satu ibadah atau satu hukum disuruh oleh Allah Ta'ala. Masalahnya dia kata sunnah memperbanyakkan sedekah pada hari Jumaat. Itu datang daripada istinbat pasal hari Jumaat ialah hari yang afdal, yang mulia. Jadi sepatutnya hari yang mulia kita nak dapat ganjaran pahala lebih, kan? Jadi sebab itulah disuruh gandakan amalan itu. Sunnah supaya orang perempuan tidak menyembelih korban sendiri, tidak menyembelih korban. Maksudnya orang perempuan tidak ada tenaga macam orang lelaki nak perabah lembu. Tak. Dan dia mungkin tak apa, dia masa dia bersiang, dia cincang tak apa, tapi masa dia nak sembelih, nak bagi mati lembu, mungkin dia tak berani. Masalahnya, kan? Okay. So ada benda-benda yang disebut oleh fuqaha sunnah. Bukan, jangan kita terlalu naif dan memahami sunnah itu ialah apa saja yang Nabi buat. Tak, Nabi buat itu terlalu sempit konteksnya. Sunnah macam kita sebut tadi, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang, maka yang Nabi larang sunnah untuk kita tinggalkan. Apa yang Nabi suruh sunnah untuk kita buat. Ya? Atau Nabi kata atau Nabi buat. Ya. Okey. Dan ada lagi definisi sunnah yang agak sempit daripada yang awal, tapi lebih luas daripada yang fuqaha, itulah usuliyun. Ulama usulul fiqh. Ulama usulul fiqh secara asalnya bersetuju dengan ta'rif ini, tetapi mereka mengkhususkan apa yang bukan Quran, apa yang datang daripada Nabi, perkataan, perbuatan, apa semua yang bukan Quran. So kita nampak yang ulama akidah sebut ni, dia merangkumi Quran. Betul tak? Merangkumi Quran. Sebab Quran ialah apa yang Nabi sebut.
Quran ialah apa yang Nabi sebut. Jadi Quran tu sebenarnya termasuk dalam kerangka sunnah. Bahkan kita tidak tahu itu Quran melainkan sunnah yang habaq kita. Kita tidak kenal Quran melainkan sunnah yang habaq. Macam mana kita tahu ayat ini ayat Quran? Siapa yang habaq kita? Nabi SAW, sunnah. Waktu orang yang kata nak ikut Quran tapi tak mau ikut sunnah, mangkuk hayun dia. Kan? Kok mana hantar tu ayat Quran? Siapa habaq dekat hang ni Quran? Sunnah yang habaq. Nampak tak? Satu, itu adalah benda yang kita panggil tanaqud zati. Ada kontradiksi sendiri dalaman. Jadi kenyataan yang berbentuk tanaqud zati, dia adalah jelas, dia adalah falasi yang nyata. Okey. Ulama usul al-fiqh bagi mereka sunnah ni adalah satu bentuk masdar, masdarun min masadir at-tashri'. Masdar daripada masdar tashri'. Sebelum anda lupa, anda bagi contoh lain. Ini mungkin dekat dengan orang Salafi. Kita bagi contoh. Antara contoh ialah Syekh Albani rahimahullah. Dia kata sunnah makan pakai sudu masalahnya. Pakai camca. Tahu camca? Sudu. Pasal dia istimbat daripada Nabi makan dengan 3 jari itu ialah mengecilkan suapan. Mengecilkan suapan. Seorang Arab kalau makan nasi daripada genggam macam tu, kan dia pun tak makan jemput itu, dia makan genggam. Afdal dia makan dengan sudu, mengecil, dapat sunnah. Nampak? Itu istimbat. Bukan makna Syekh Albani mendakwa Nabi makan pakai sudu. Jangan jadi haprak gitu. Kan? Okey. Balik cerita kita tadi. So, ulama usul fiqh melihat sunnah itu adalah satu sumber daripada sumber syariat yang datang selepas Quran. Yang datang selepas Quran, iaitulah apa yang datang daripada Nabi SAW yang bukan daripada Al-Quran. So, Quran satu sumber yang lain, sunnah satu sumber yang lain. Dan ta'rif yang lebih luas ialah apa yang dipegang oleh ulama usuluddin, ulama akidah, dan dia ta'rif yang bersesuaian dengan penggunaan sunnah pada asal istilah syar'i, iaitulah agama yang dibuat oleh Nabi SAW, tak kira lah dia ni aqwalun wa af'alun wa aqaid, seperti kata Abul Hasan Al-Karaji rahimahullah ta'ala, sunnah itu terbahagi kepada ucapan, perbuatan dan akidah. Jadi apa yang Nabi bawa daripada ajaran agama itu adalah sunnah. Jadi sunnah ialah ad-dinul ladzi syara'ahu Allah wa rasuluh. Agama yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Lawan dia adalah bid'ah. So sunnah di sini ialah ma tuqabilul bid'ah. Al-muradu bisunnati huna ma tuqabilul bid'ah. Apa yang bersetentangan, apa yang berseberang, ma tudaddul bid'ah, yang berlawan dengan bid'ah. Lawan dia, versus dia adalah bid'ah. So bid'ah ialah ad-dinul ladzi lam yashra'hu Allah wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ialah agama, urusan perintah agama sama ada berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, hukum hakam jenayah, siasah, apa saja yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi kita pergi kata ni nisbah pada agama. So itu adalah bid'ah. Dan akan datang perbahasan tentang bid'ah. Tidak jauh perenggannya itu, tapi kita akan sambung nanti lepas daripada cuti lah, daripada cuti. InsyaAllah ta'ala. Okey. Sebab minggu depan dah cuti dah. Kan? Kata silap anak lah. Betul tak betul kan? Pun tak tahu. Tapi rasanya macam cuti. Kan? Jadi kalau ada cuti, mana kita, tapi tak lama cuti tu. Kan? Lepas tu, dan satu kita start balik. Jadi itu makna sunnah. Itulah Nabi sebut dalam hadis, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan
sunnah. Ya. Jadi sunnah ni adalah sumber syariat. Yang mana tanpa sunnah tidak ada agama. Tidak ada agama. Macam mana kita nak kenal Islam tanpa sunnah? Di sini ana akan bacakan beberapa pernyataan daripada ulama ataupun dalil-dalil yang menunjukkan kewajipan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quranul Karim begitu banyak sekali dalil berkenaan kewajipan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Banyak kita dah belajar dalil ni sebenarnya pada kelas yang lepas lah. Kelas hak ganti kelas ni tu, iaitu kelas tafsir surah ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu kita dah ambil dan kita dah bincang ya. Kita dah kumpulkan semua dalilnya itu pada satu kelas. Ingat tak lagi? Harap-harap yang follow kelas sebelum ni dia pun ingatlah. Betul. Dia pun kata betul cuti. Ana dia ingat minggu ni dah cuti. Nasib baik. Kan berapa-berapanya minggu depan. Okey. Kita dah bahaskan, kita dah perincikan dan kita dapati banyak dalil itu dalam surah apa? Dalam surah An-Nisa, betul tak? Di antara dalil yang paling nyata ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada kita 3 komponen dalil yang mesti kita pegang. Dalam Quran ada Allah sebut 4 bentuk dalil. Yang pertama Allah kata dalam surah An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Daripada ayat ini kata para ulama, dalam ayat ini ada indikator, petunjuk, petanda bahawa kita kena pegang dengan 3 sumber asasi dalam beragama, dalam akidah especially. Kalau kata wahai orang yang beriman yang mengakui kebenaran Allah sebagai Tuhan dan yang berhak disembah satu-satunya dan bahawa Muhammad itu utusannya, ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah, taatlah perintah Allah dan taatlah kepada Rasul. Menunjukkan bahawa di sana taat kepada Allah ialah taat kepada kitab Allah, Al-Quran, dan taat kepada Rasul dan taat kepada sunnah. Wa ulil amri minkum, dan pemerintah, pemimpin dalam kalangan kamu. Di sini ada dalil indikator kepada ijma', kesepakatan ulama. Kerana ulil amri ada 2 kategori. Yang pertama umara, pemerintah dalam urusan duniawi yang melaksanakan. Ini kita akan sebut kenapa mereka ini dipanggil ulil amri, kerana untuk merealisasikan jamaah. Untuk merealisasikan jamaah. Dan jamaah itu ada yang berbentuk jamaatul badan dan jamaatul adyan. Jamaah secara badan, secara perhimpunan, secara politik, dan kesepakatan secara agama. Yang pertama umara, yang kita kena taat perintah mereka dalam urusan-urusan kehidupan seharian, peraturan-peraturan, kerana mereka yang melaksana, munaffizun,
yang melaksanakan perintah Allah dan Rasul, yang menegakkan undang-undang Allah dan Rasul. Ya. Kemudian kita ada ulama. Ulama mereka yang memahami dan istinbat hukum hakam daripada kalam Allah dan Rasul. Jadi Allah suruh taat kepada ulil amri. Yang di antara makna ulil amri ini adalah para ulama. Apabila mereka ijma', maka wajib ditaati. Dan mentaati ijma' mereka adalah sebahagian daripada mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil kata yang wajib ditaati ni ijma'? Pasal Allah Ta'ala kata fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kamu bercanggah, berbeza pandangan pada sesuatu perkara, farudduhu ila Allahi war Rasul. Farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasul. Maka bila berlaku percanggahan, khilaf di kalangan ulama, maka otoriti bukan lagi pada ulama, otoriti pada pendapat mana yang paling hampir dengan dalil Quran dan Sunnah. Maka ulama kata ar-raddu ila Allah, ar-raddu ila kitabih. Mengembalikan perkara khilaf itu kepada Allah, ini rujuk kepada kitab Allah. War-raddu ila Rasul fi hayatih wa ila sunnatihi ba'da wafatih sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada Nabi wafat, makna kita rujuk kepada Rasul ialah rujuk kepada sunnah. Masa Nabi hidup ialah pergi jumpa Nabi lah. Tapi bila Nabi dah wafat, maknanya ialah rujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka dalam ayat ini ada rumusan kepada dalil teras usul dalil bagi akidah dan agama Islam itu sendiri, iaitulah Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Qiyas, kita boleh istinbat secara jauh. Istinbat boleh tapi jauh dari ayat ni. Qiyas datang dalil yang lain. Qiyas diambil pada dalil yang Allah Ta'ala suruh kita berfikir. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah iktibar wahai orang yang berakal, orang yang berfikir. Maka qiyas termasuk dalam perkara tersebut. Demikian juga daripada sunnah. Datangnya otoriti qiyas. Bila Nabi mengizinkan para sahabat untuk berijtihad. Ini itu semua dalam makna erti kata qiyas. Dalam makna yang lebih luas. Qiyas dalam makna konteks ijtihad. Ya. Sebab ulama menggunakan kalimah qiyas itu merujuk kepada makna ijtihad. Dengan pelbagai cara. Okey. So ini di antara dalil yang jelas. Demikian juga dalam surah An-Nisa Allah sebut. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Demi Tuhanmu mereka tidak beriman. Demi Tuhanmu mereka tidak beriman. Fala wa rabbik. La di sini di antara tafsiran ulama ialah la litakrar. La untuk mengulang sumpah. Fala wa rabbik ay wa rabbika wa rabbika wa rabbika. Demi Tuhanmu wahai Muhammad, demi Tuhanmu, demi Tuhanmu. Tuhan ulang sumpah. La yu'minun. Mereka tidak beriman. La yu'minuna hatta yuhakkimuka, sehinggalah mereka menjadikan kamu penentu hukum. Fima syajara bainahum, dalam segenap perkara yang menjadi perselisihan dalam kalangan mereka. Tidak cukup sekadar itu. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak ada sebarang rasa tidak senang dengan keputusan kamu. Mesti terima dengan jiwa yang lapang, seronok dan senang dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, dan menyerah diri bulat-bulat kepada keputusan kamu. Ayat ni turun berkaitan dengan Az-Zubair bin Al-Awwam dengan jiran seorang lelaki daripada kalangan Ansar yang berjiran dengan kebun dia. Ya, jadi bila air wadi mengalir masuk kebun Az-Zubair dulu. Kemudian barulah masuk ke kebun orang yang bawah, orang sebelah. Ya. Jadi Zubair bin Awam ni akan tahan air tu, kemudian baru dia lepas. Jadi kawan ni tak puas hati, dia datang jumpa Nabi,
Dia nak minta supaya ayat tu dilepas awal. Maka Nabi buat keputusan, Nabi kata, engkau tahan bagi cukup-cukup. Selalu Zubair akan tahan penuh. Tahan, maksudnya termasuk dengan bekalan simpanan. Nabi kata, engkau tahanlah secukupnya, yang perlu sahaja, tak payah simpan lebih, kemudian kau lepas. Jadi lelaki tu yang Ansar itu tidak puas hati. Dia kata, awa angkana bna ammatik, adakah sebab dia ni sepupu engkau ya Rasulullah, kau buat macam ni? Dia tak puas hati. Maka turun ayat ni. Subhanallah. Turun ayat ni. Ya? Kalau ini berkaitan dengan keputusan, hukuman, masalah duniawi, bagaimana dengan masalah syar'i? Tentu lebih besar lagi. Dalam surah Al-Hashr Allah Ta'ala kata, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang Rasul bagi, ambil. Apa yang Rasul larang, tinggal. Ayat ni cerita pasal apa? Pasal faid. Pasal harta rampasan perang. Pembahagian. Kalau pembahagian harta pun kita kena taat bulat-bulat dekat Nabi SAW, apatah lagi yang lain. Apatah lagi perintah urusan agama, akidah, lebih lagi. Tentu lebih-lebih lagi. Ya. Dan banyak sekali dalil yang menunjukkan wajib kita taat kepada Rasul. Dan kita ingat dalam surah An-Nur, kita dah belajar dulu juga tafsiran ayat hujung surah An-Nur telah kata, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Awas dan berjaga-jagalah mereka yang menyelisihi perintah Rasul SAW. An tusibahum fitnah. Mereka boleh terkena fitnah. Yang ini boleh jadi kufur. Na'udzubillah min dzalik. Au yusibahum azabun alim. Atau mereka akan kena azab yang sangat menyakitkan di hari akhir. Ataupun di dunia lagi Tuhan boleh kenakan. Tuhan ancam. Sebegini berat orang yang menyelisihi perintah Nabi SAW. Ya? Jadi kita dapati ayat-ayat Al-Quran ni turun memerintahkan kita taat kepada Nabi dalam perkara yang tidak dinyatakan nasnya dalam Quran. Ya? Kalau kita cerita tadi ayat tentang fala wa rabbika, tentang cerita kebun tadi. Ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, turun berkenaan dengan harta fai' ataupun harta ghanimah. Dan ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, apa cerita? La taj'alu du'a ar-rasul bainakum du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina tasallalu minkum liwadha. Cerita orang munafikin yang lari dengar khutbah. Betul tak? Orang yang lari dengar bila Nabi bagi kelas, Nabi mengajak, dia lari keluar, tinggal. Jadi semua benda ni bukan cerita pasal menyelisihi Nabi tentang hukum yang dalam Quran. Tidak. Hukum yang tidak dinyatakan nas dalam Quran. Tapi bila mereka menyelisihi, Allah ancam mereka dengan azab. Allah kata mereka tidak taat kepada Allah. Jadi makna taat kepada Rasul SAW tidak terhad kepada sekadar hukum yang datang dalam Al-Quran. Bahkan Nabi mempunyai otoritas. Ada otoriti untuk meletakkan hukum kerana Allah mewahyukan kepada Nabi, bukan terhad wahyu itu dengan Quran. Bahkan sunnah juga wahyu. Ya, sunnah juga wahyu. Itu kita faham. Sebab itu telah menjadi ijma' ahli tafsir. Ya. Bahawa makna al-hikmah. Ya. Wadhkurna ma yutla fi buyutikum apa kata? هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kitabullah dan hikmah, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu meriwayatkan ijma' ahli tafsir dalam kitab dia Ar-Risalah, wa makna hikmah ialah as-sunnah. Makna hikmah ialah sunnah. Jadi sunnah itu adalah wajib diterima sebagai satu sumber perundangan Islam, sumber agama Islam. Ya, mentaati sunnah itu adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi SAW sendiri, Nabi dah bagi tahu, hadis yang sahih dalam Sunan Abi Daud dan lain-lain, ya, bahawasanya Nabi kata, inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku diberikan Al-Quran dan yang setara dengannya. Ini hadis Nabi SAW, seautoriti dengannya. Yushiku syab'anun ala arikatihi yaqul bainana wa bainakum hadzal kitab fama kana fihi min halalin ahlalnah wa ma kana fihi min haramin harramnah wa innahu laysa kadzalik. Nabi kata hampir nanti akan datang golongan yang kenyang perutnya, duduk bersandar di atas sofanya, mengatakan kita cukuplah ikut Quran. Apa yang halal dalam Quran kita kata halal, apa yang haram kita kata haram. Sedangkan kata Nabi bukan macam itu. Bukan macam itu. Kitabullah itu berpasangan dengan sunnah. Dan sunnah itu sebahagian daripada kitabullah. Kan? Sebab Nabi yang berautoriti untuk menjelaskan makna kitabullah. Dan itu Allah telah nyatakan dalam Quran dengan jelas. Dalam surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad az-zikr untuk kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka supaya mereka berfikir. Makna az-zikru yang diturunkan di sini bukannya kitab. Kitab yang belakang, wa ma litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Maksudnya Tuhan turunkan kepada Nabi Muhammad az-zikru untuk menjelaskan kitab yang diturunkan kepada manusia. Maknanya sunnah juga diturunkan oleh Allah, wahyu. Walaupun bukan dengan lafaz Allah Ta'ala, tapi maknanya daripada Allah. Jadi itulah sunnah. Jadi sebab itu sunnah itu adalah Islam dan Islam itu adalah sunnah. Kerana daripada sunnah lah datangnya hukum hakam Islam, perincian-perincian hukum Al-Quran, semuanya diperolehi daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tanpa sunnah tidak ada lah Islam. Tidak ada hukum hakam. Macam kita nak tahu salat subuh 2 rakaat, waktu-waktu salat, hukum hakam puasa, semua itu hukumnya, perinciannya datang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itulah yang kita dapat ambil perenggan yang pertama ni. Berbaki lagi perbincangannya, kita akan melihat bagaimanakah ulama salaf menjawab golongan yang anti hadis, ya, yang muncul di zaman salaf. Bahkan ada bibit-bibitnya sudah ada di sejak zaman sahabat radhiyallahu anhum, dan kita akan lihat bagaimana para sahabat berdepan dengan golongan ini insya-Allah taala pada kelas yang akan datang. Dan kita itu membuktikan kepada kita bahawa sunnah itu memang adalah salah satu sumber Islam yang tidak dapat dipisahkan lagi. Nah, jadi menangkan tidak ada, nampak tak ada soalan. Dan masa pun dah habis, dah lebih 2 minit. Jadi kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.